bagi link. Tak perlu minta Nina bagi link tu dalam Telegram je. Sebab nak pergi dekat student kan. Link kan. Okey. Siap dah. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Mana dia punya ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey, saya punya tu dah load semua dah. SK room. Okey, so saya buka dalam scene, asset, we are beginners, scene, final, saya buka prototype scene. Okey. Ini prototype scene. Okey. Kalau kita run sekarang ni, saya play. Ada error pula dia punya ni. Apa error dia? Oh, belum lagi. Boleh. Cuba. Hantar kat dia orang je dulu.
Ah, betul tak? Semua ada error ke? Ada error tak? Ada. Ya, sepatutnya tak. Okay, Ada. sepatutnya tak boleh ada error ni. Sekejap. Sepatutnya dia tak boleh ada error. Sebab kita tak buat apa-apa pun kat sini kan. Kita baru load je dia. Dia dah ada error. Sekejap, saya cuba restart saya punya Unity ni. Sepatutnya dia tidak berlaku macam tu. Sepatutnya dia tak ada isu. Ada yang tak ada error tak? Siapa yang tak ada error? Semua error. Tak ada, itu dia punya controller tu kan. Masa tak pakai. Kita nak pakai kotak tu je.
Okay. Alright. Okay, sepatutnya dia tak ada isu lah. Dia jadi macam ni tau. Sepatutnya. Okay. Sepatutnya dia akan keluar macam ni. Dekat atas menu kita akan ada dua menu ni. Tutorial dengan VR Beginner. Dia mesti ada dua ni. Bila tak keluar dua ni kan, selalu akan ada error kat bawah. Dia macam ada benda dia tak load. Okay. Jadi kita try sekali lagi. Try sekali lagi. Saya pun tak tahu cara macam mana nak keluarkan ni kecuali kita kena reload dia semula. So dia terus play lah kat game ya? Cik Jaafar? Yeah. Sepatutnya kalau dia keluar macam ni, dia tak ada error. Okay. Kalau dia tak ada error, so kita akan play. Tapi kita tak boleh play. Kalau saya play sekarang ni, saya tunjuk. Bila play, dia akan jadi macam ni. Okay. Nampak? Sebab ini dia sebenarnya dia mencari headset kita tu. Jadi kita tak boleh play. Kita play dia keluar macam ni. Gambaran dia macam ni. Okay. Sepatutnya dia benda ni dia terus build dalam headset dan kita boleh tengoklah dalam VR headset tu. Jadi kita nak guna VR simulator tu untuk kita nak gantikan headset tu. Itu tujuan dia sebenarnya. Tapi sekarang ni patutnya benda ni tak boleh ada sebarang error. Ini dia, ini scene dia. Prototype tu. Okay. So kita buat semula. Saya pasang kalau benda ni tak keluar, dia ada error kalau sebab benda ni tak keluar. Kita buat semula. Apa kita nak buat? Kita tutup semula kita punya Unity ni. Kita buat projek baru, blank. Kita buat blank project. Kita nak test dulu blank project. 3D, location, kita buatlah nama escape room kan. Escape room. Kemudian kita masukkan escape room tadi, Unity package escape room tu. Kita nak tengok, dia sepatutnya tak boleh ada error.
Okay. So kita masukkan package escape room. Sebab kita dah masukkan tadi, jadi benda tu dah ada dalam komputer kita. Kita boleh pakai package manager. My asset, escape room. Okay. Escape room, import. Oh, ada update. Update pula. Kita tukar ke Android dulu ke? Belum, saya tak tukar Android lagi. Sekejap, What? Okay. Kalau guna message yes, dia kata dia tanya input, dia guna input new input system, klik yes.
Okay, yes, dia akan restart. Dia dah keluar tutorial dengan VR beginner tu dah. Ada. Ada. Kena load scene tu. Macam tadi. Patutnya tak ada error kan? Tak ada. Kan? Kalau dia load menu tu kalau keluar tak ada error. Kalau dia tak keluar ada error. Dia macam ada ke something konflik menyebabkan dia tak keluar. Saya pun tak tahu sebab apa itu. Saya baru perasan sehari dua ni benda tu jadi. Jangan saya nak tengok buka dia punya ni dulu. Okey. Baik, saya punya mungkin sebab tak keluar kan? Saya pun tak keluar. Saya punya tak keluar. Semua keluar lah. Ada error. Error apa? Ini disebabkan dekat XR ni. Log input to game view in order to track post driver to work in editor play mode. Log input to game view. Dah run belum? Cuba puan run. Cuba tekan play. Okey, cuba tengok dekat AR management tu. Dalam setting, XR management.
Saya punya tak keluar pula kat sini. Orang punya keluar, saya punya tak keluar. Dia tak load dekat sini. Okay, OpenXR. Okay, kan patutnya okay. OpenXR betul. On kan Unity Mock HMD ni, cuba on kan Unity Mock HMD. Tutup semula Mock HMD. Kenapa dia jadi macam ni? Saya pun problem lah. Dia tak keluar lah dah. Cuba buang semula Mock HMD tu. Saya langsung tak keluar ni. Traffic. Ada driver ni.
Semua dah boleh dah? Keluar? Saya je yang tak boleh lagi. Tu dah keluar dah. Ada kat atas tu dia keluar nampak. Tutorial dengan VR beginner tu dah keluar kat atas. Exist drag interactor. Cuba puan buat macam ni. Cuba puan pergi dekat asset. Reload. Boleh tak? Tak. Reload saja. Ada reload tak? Asset. Saya tak nak klik nanti nak tunggu dia. Dengan tunggu dia loading habis dulu. Dekat asset ni tak salah saya kita ada re-import ke nama dia? Pun ada keluar tutorial dengan VR beginner tak kat atas ni? Re-import. Cuba re-import.
Okey. Ini dah selesai. Test dulu. So dia ada VR beginner, scene, final, prototype scene. So saya boleh play. Sepatutnya dia tak ada isu. So ini isu game fix. Okay, so tadi sepatutnya dia akan keluar macam inilah. Okay, so dia boleh run. Cuma sebab kita tak ada headset, kita akan nampak pandangan kita macam tu. Saya nak tunjuk dalam projek ni, kita tengok dia punya hierarchy. Ini hierarchy ni, ini semua model-model dalam C ni. Okay, ada model. Okay, contoh dia ada drill ni. Drill. Drill. Dia pun dalam hierarchy dia duduk di bawah prop. Okay, di bawah prop ni semualah objek-objek di atas tu semua. Dia divide by kat prop ni. Let's say drill. Ni drill, kita tengok rigid dia punya inspector. Dia pakai rigid body XR interactable kan. So dia ada XR interactable kat situ, so kita boleh pegang dia lah. Kita boleh interact dengan dia. Kalau flashlight pun sama. Bubble gun. Okay, ini bubble gun. Tebal. Okay, kita tengok apa collider dia. Dia pakai ini semua modeling dia. Okay, bubble dia. Ini dia punya particle system dia. Kemudian dia ada object activator ni. Ini sebenarnya object activator ni. Dia sebenarnya pada controller tu. Pada controller VR tu, kalau kita klik dia akan macam kita tekan lah benda ni. Tapi bukan kita tekan benda ni. Okay. Dia akan activatekan bubble ni. Okay. Okay. Basically dia sama macam yang tadi. Cuma yang ini dia ada warna merah ni. Merah ni. Ini kita panggil teleportation anchor. Okay. Teleportation anchor. Teleportation ni cara buat dia melalui XR teleportation anchor ni. Okay. Teleportation anchor. Ni cara buat dia. Jadi guna teleportation anchor ni, kalau dalam VR kita nak melompat dari satu point ke satu point, macam dalam video 360 kan. Sama, konsep dia sama. Okay, so kita klik point, so daripada sini kita boleh lompat ke kawasan merah. Sebab dalam VR kita tak boleh jalan. Tak boleh jalan, so kita kena melompat. Cuma saya nak tunjuk, okay. Macam ni. Okay, dekat pembakar roti ni. Yang bakar roti. Apa nama dia? Toaster. Toaster ni, dia tak ada apa-apa lah. Toaster ni tak ada apa-apa. Toaster tak ada apa-apa, kosong je. Interactable pun tak ada. Jadi kita tak boleh nak angkat dia. Dia tak ada script interactable. Dia model je kat situ. Fan, mark,
Okey, dimmer switch. Dimmer switch ni boleh ke tengok? Tak ada juga. Dia tak ada. Dia tak ada interactable pada dia. Dimmer switch tak ada interactable pada dia. Fuse. Ini apa ni? Saya nak check yang ini. Thermostat pun tak ada interactable pada dia. Jadi maksud dia benda ni tak ada interaction dengan VR kita lah. Dia tak ada interaction. Kettle. Kita tengok kettle ni dia guna offset grabbable. Okay. Dia tak pakai grab interactable. Dia pakai offset grabbable. Okay, beza sikit dia punya cara dia grab tu dia offset. Sebab tu dia punya offset grabbable. Jadi kita nak pegang handle itu kan. So dia offset daripada objek ni. So dia akan boleh pegang handle tu. Jadi apa kita nak try buat, kita nak masukkan VR simulator tu. VR simulator package ni, VR simulator ni saya nak masukkan semula dalam projek ni. Okey. Tarik masuk. Import. Okay, so kita klik install VR simulator package. Ini ada konflik kot. VR simulator package. Bawah. Okey, so dia dah install VR simulator package. Saya nak install dia punya ni dulu. Kita try create dulu lah. Kita try create je, kita tak payah install. Okay, sebab dia proses dia bila kita create VR simulator ni akan cari XR rig ni. Okay, VR simulator ni nampak dia create VR simulator ni dia akan panggil XR rig. Tu dia.
Cuma sekarang ni sebab apa dia tak default macam ni. Jadi semula macam mula tadi. Okey, saya install dia punya ni dulu. Dia punya sample scene. Saya nak ambil sample scene tu sebab saya nak ambil controller tu. Ni macam tadi ke Encik Jafar, grab demo tu, ambil 3 tu prefab kan dia? Kita nak prefabkan yang 3 tu. So saya kena load lalu projek dia tu kan. Semua ni. Sample scene dia. Harus simulator XR plugin. Saya nak ambil grab demo ni. Okay, don't save. Tab sini saya tak nak ada edit apa-apa. Okay, bila kita run. Dia kalau ping ni maksud dia texture dia missing. Salah satu sebab mungkin kita punya ni bercampur texture kita. Susah ni. Senyap je. Saya nak try render pipeline URP upgrade project to URP. Okay. Asal dia tak nak stop ni? Wah, saya ni tak boleh nak stop. Saya buka semula. Kalau yang boleh tu cuba prefabkan 3 benda tu. Okay, kemudian buka semula escape room tu, prototype scene tu. Kemudian keluarkan dia punya prefab yang kita buat. Cuma kali ni kita kena check sebab dia punya yang escape room tu, dia punya XR rig dia. Okay, kita kena check XR rig dia tu.
yang prototype room, prototype scene. Cik Jafar, kalau yang tadi yang pink tu nak settle macam mana? Nak kena restart balik Tak, yang pink tu ada masalah Ha? pink juga. Pink tu dekat sini, Ada. Dia tak edit, render pipeline, okey. universal render pipeline, upgrade project material to URP material. Upgrade project material to universal RP material. Ya. Upgrade project material. Oh, okey. Oh, Ah. baru ada. So saya nak test dulu demo ni. Nak test demo. Sepatutnya dia jalan macam sebelum ni. Sebab apa dia tak jalan pula ni ha. Controller tu tak keluar. Lepas tu dia tak jadi 3D, dia tak jadi kamera. Sebab apa tu kamera tak ada ni. Mana kamera? Ini main kamera. XR rig ni dia akan ikut ni. HMD. Oh, okey. Kita kena on dekat dalam ni. Lupa. Ini selalu terlupa. Sini. Ni. Yang simulator. Kena on dia kat situ. Baru kita boleh play dia kat sini. Kan? Dia keluar kan? Okey. So dah. Saya keluar. Saya nak prefab kan. Saya buat satu empty. Namakan dia VR. Nama apa-apa pun tak apa. Okay, saya nak ambil XR rig. Masuk dalam VR. XR Interaction Manager. Dan VR Simulator ni. Okay, dan saya nak prefabkan dia. Saya letak dekat sini terus. VR tu dekat sini. Supaya senang. So saya load semula scene. Final prototype scene. Okay, so kat sini kan. Saya nak keluarkan VR ni. So saya tarik VR ni keluar ke sini. Ini VR. Perasan tak sini dia dah ada XR rig, locomotion, XR interaction dah ada. Kita buka kan. VR simulator, kita nak VR simulator, XR rig, dia ada XR rig, XR interaction, SR interaction kat sini. Okay, kita boleh delete dia punya XR interaction. Sebab sama XR interaction sama. Delete. XR rig dia ni, kita tengok nampak tu dia sama tak dengan kita punya XR rig. Main camera, left, right, dia ada right hand teleport, nampak? Dia ada right hand teleport. Okay, jadi apa kita nak buat? Kita nak pakai dia punya XR kita tak nak pakai, kita nak pakai kita punya left hand controller. Ya, tadi yang sebelum tu delete yang pertama tu apa? VR simulator Bukan. Yang kita delete kat atas ni. Yang tadi yang first kali tu. VR Interaction Manager. Kita delete yang prototype tu punya kan? Kita delete sebab kita bawa, kita dah ada ni nampak kan? Kita delete yang dia punya. VR Simulator ni kita bawa sekali. Okay. Sebab VR Simulator ni akan baca XR rig. Sekarang ni ada 2 XR rig tau. Dia kena ada satu je XR rig, dia tak boleh ada 2. Cuma sekarang ni kita tengok main camera kita, dia punya XR rig dia kompleks tau. Yang ni. Tengok dia punya main camera dia. Ini main camera kita, ini main camera dia. Okay. Ini main camera. Left. Okay, lebih kurang sama. Left. Okay.
left and proto. Okey. Kita cuba sekali. Saya cuba macam ni dulu ah. Saya cuba macam ni dulu. Saya cuba create je VR simulator kat sini. Okey. Kemudian kita nak kena masukkan apa tadi? Interaction manager kan? Interaction manager. Dan kita play. Okay. Saya nak rendahkan dia punya, dia tinggi sangat ni. Mana saya nak rendahkan dia? VR simulator asset point 1. Okey. So dia nampak macam ni. Oh, tu tangan dia kat atas tu, tangan dia. Dia tak boleh baca tangan tu tangan VR punya. Jadi dia tak boleh connect dengan tangan kat atas. Punya controller ni kat bawah ni. Jauh lari dia semua tu. Cik Jafar, SR interactive tadi kat mana? Saya tengok dalam game objek SR tak ada lah. Sekejap. XR interaction manager ni. Tak ada lah. Ada. Pelik tu. Saya nak panggil semua VR ni, saya nak cuba pakai VR saya pula yang kita dah buat prefab ni. Jadi kita belasah je macam ni, kita buat dia punya, sebab dia punya XR ni lain kan. So kita buat macam ni lah, kita save yang dia punya dulu supaya kita tak nak apa-apa berlaku. Kita buatlah satu empty dekat sini. Dekat sini. Kat luar ni. Buat satu empty. Kita namakan dia VR2. Okay. Jadi kita nak masukkan yang ini punya XR rig. VR simulator yang ini. Then apa nama dia? Interaction manager ni. XR interaction manager. Saya nak prefabkan ini VR2. So kita boleh buang VR2 ni. Masukkan VR1. Okey, cukuran. So ini adalah kita punya controller tu. Kan? So ini ada controller kita.
Cuma kita terlampau tinggi. XR kita berapa? XR rig. Kita punya VR simulator ni 1.1. Set height dia 0.1. Barulah high level sikit. Okay. Lepas tu kita cuba tengok macam ni. Dekat kita punya controller ni, XR rig, left right hand controller, mana kita punya objects. So kita boleh pick dia macam biasa. Control ke depan. Control. Okay. Pick. Kan. Kita nak yang ni. Rotate. Okay. Kalau kita nak interact menggunakan VR Toolkit, VR Simulator. Siapa yang tak boleh lagi load ni, ada isu? Kena pergi dekat pas. Alamak, asal VR Simulator tak boleh install? Dia kata macam mana? Dia keluar macam mana? VR Simulator. Saya pun tak pasti. Dia kata Trash Panda VR Simulator apa kata ni? Dekat atas menu keluar tak? Dekat atas keluar. Keluar semua tutorial VR beginner, VR Simulator keluar, tapi nak install ni tak boleh. Install VR Simulator package ni tak boleh. Kalau create VR Simulator je boleh? Dia tak boleh create, dia keluar installer je. Oh. Apa error dia kata? Dekat bawah ni tulis install. Install. Dia macam kata Trash Panda VR Simulator Alias file bla 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 bla. Lepas tu tak ada apa pun kat bawah ni. Cuba ni re-import all ni. Asset re-import all. Asset re-import all. Asset re-import all.
Dia keluar terus. Dia keluar gimana? Dia keluar, apa keluar? Nanti dia loading balik Unity editor ni. Oh. Yang lain semua okey? Ada isu yang lain? Tak ada, tapi tak reti nak buat prefab yang copy daripada demo scene tu. So saya punya tu dia akan keluar error yang 4 segi tu je lah, yang merah dengan hijau tu je lah. Tak adalah handle yang macam Cik Jaafar. Sebab kita nak buat handle tu. Sebab tu kita buat prefab, sebab kita nak ada handle ni kan. Kalau tak dia pakai anak panah tu je tak cantik. Okey, jadi cara dia senang. Saya tunjuk semula, saya buka sample scene untuk Grab demo. Grab demo ni. Kita kena buka Grab demo ni dulu. Okey. Dan kat sini kan. Okey. Ini Grab demo. Jadi kita nak buat dia punya prefab daripada sini. Kita test dulu. Okey. Jadi apa saya nak buat? Kita nak ambil 3 benda. XR rig, XR interaction dengan VR simulator ni. 3 ni kita nak ambil. Sebab yang lain ni tak ada apa sebenarnya. Ini model, ini lampu kan. Model, ini lampu. Okey. Jadi kita buat satu empty game object. Kita namakan je apa-apa. Kita namakan dia handle VR gitu. Handle VR handle. Dia controller tu. VR controller. Okay. So kita letak 2 ni game object tadi, XR rig letak bawah dia. XR interaction manager bawah dia. VR simulator ni pun bawah dia. Okay. Dan kita buat ni jadi prefab, kita letak dekat atas sekali. Maksud dia dalam asset tu lah, di bawah asset betul-betul kita letak dekat sini supaya senang. Letak, tarik kat situ. Original prefab. Oh. Hilap. VR controller ni yang kita tarik VR controller ni tarik. Bukan VR simulator tu. Okey. VR controller tu tarik. Bila dah ada VR controller tu, kita boleh buka scene. Mana-mana scene. Okey. Mana-mana sebab kita masih dalam satu projek, kita masih dalam projek yang sama. Kita ada banyak scene pun. Kalau kita ada dalam projek yang sama, kita boleh ambil, kita boleh pindah, tahu tak? Dia punya skrip pun kita boleh pakai skrip yang game tu punya kita boleh masuk. Itu kelebihan kalau kita buat dalam satu projek, tapi bila dia error habis. Itu sabut dia. Kalau new scene, kalau kita buat tadi kita create new project kan. So yang scene yang tadi tu tak ada lah kan. Scene yang demo tadi tu. Tak ada. So kalau kita buat new scene kan. Okay. So kita boleh panggil lah, ini VR simulator kita. VR controller, kita panggil dekat sini. Macam tu kan. Okay, ada rig dia. So kita nak ada, sebenarnya saya nak, nanti kita nak buat projek scene. So macam ni je. Controller ni dah keluar kan. Then kita bolehlah buat, let's say, kita buat cube dalam scene cube. Sorry, kecil sangat. Ya. Okay, kita boleh buat model kita kat sini. Ini kita punya model sendirilah ni. Okay, kita test. Kat mana dia? Dia kat situ. Test kita punya XR, bukan ni. XR project setting, XR, VR simulator on, VR controller, main camera on. Dia kena ada satu je kamera. Itu dia kan. Ni kita punya
cube tu lah. Dan baru kita boleh letak lagi lah cube atas dia. Okay, sebab kita dah prefabkan benda ni tadi, kita punya controller tu kita dah prefabkan, senang kita nak kita nak alih-alihkan dia. Kita nak tukar model lain kan. So yang ini macam tadi kita masukkan collider dah ada. Kita masukkan apa? Rigid dengan SR Yes, rigid body. interaction lah. Rigid dengan SR grabbable. XR grab interactable. Okay, di grab interactable. Dia ada banyak dia punya ini komponen dia tu, nampak XR ni kan. Ini nampak dia ada socket interactor. Dia ada release controller, ray interactor. Banyak dia punya ni sebenarnya. Saya nak tunjuk ni satu-satu ni kita tengok ni. Tapi kita nak mahirkan dengan ni dulu. So kita boleh buat, kita boleh ambil scene mana-mana dan kita nak jadikan dia menjadi VR scene. Itu sebagai kita punya projek. Dia dari segi, dia tak ada dari segi modeling dia tak ada apa sangat. Dia just nak setting up dia punya scene ni je. Nak setting up VR punya scene itu je yang jadi HS sikit. Okay. So saya punya ni besar sangat. Kita nak tekan sikit. Sebab 1 meter ni kan. Point. Sikit. So kita tinggikan sikit. Kedudukan dia tinggikan sikit. Sebab dia rigid body dia akan jatuh. Kita boleh kecilkan dia. Meja ni kita boleh kecilkan. Tu dia. Jafar, saya nak tanya. Kan bila kita buat yang mendalam ni, akan ada satu kotak warna hijau yang macam cube tu kan? Maknanya apa-apa perkara yang kita nak buat, kita punya objek semua kena ada dalam tu ke? Tak, semestinya. Oh, so hijau tu tak saja Dia, lah. dia hijau ni sebenarnya macam ni, yang hijau ni. Bila kita buat VR, saya buang ni dulu lah, Pixar controller ni saya buang. Dia dalam XR, ini XR rig ni, okay. Dia ada satu lagi locomotion system, XR rig. Ini yang baru dah tak ada, dia ada satu lagi, dia dah tak ada dah sekarang. Dia nama dia room base tau. Ini XR rig locomotion transportation area, itu tak ada. Direct interactor, ray interactor, semua action base kan. Device base,
Tak ada dah. Dulu dia ada satu lagi, itu yang lama dah tu. Yang lama tu dia ada kotak warna hijau. Saya tunjuk dia dalam VR tu kan. Dalam projek ni kan, Escape Prototype Scene kan. Ni lah, hijau ni saya tutup. Okey, dia sebenarnya macam ni. Hijau ni bila kita buat XR itu dia akan ada hijau ni tau. Basically kita panggil ni Guardian. Okay. Ini Guardian. Jadi dalam VR headset kita set Guardian. Okay. So kita boleh berjalan dalam area ni. Ini kita punya play area sebenarnya. Itu je. Sebenarnya dia tak ada kena-guna dengan objek kita semua kena masuk dalam hijau ni ke tak. Okay. Tengok kat ini pun ini dah keluar. Ini objek ni dah keluar daripada kotak hijau. Kita tak boleh lompat. Tak juga. Ini pun dah keluar daripada dia kan. Yang hijau tu kat sini. Ini kita panggil dia Guardian. Okay. Guardian ni just untuk guide je. Tak ada apa pun Guardian ni. Untuk guide je. Okay. So basically kalau kita boleh buat satu game, kalau kita buat satu scene yang ngam secara fizikal, size dia ni dengan hijau ni perfect lah. Contoh dia bilik tu besar dia size ni. Sebab ni XR kan, dia bawa XR tau. Tapi kita tak boleh, kita bukan boleh edit dia punya size ni. Okay. Jadi kalau kita boleh dapat size ni, kita buat Guardian ikut dia kan. So kita boleh dapat actual punya ni lah. Actual punya feedback dalam kita punya play area. Maksud dia kita boleh berjalan lah tau. Jadi kita boleh berjalan dalam ni. Ini Guardian ni kita boleh berjalan. Dalam Guardian kita boleh berjalan. Maksud dia dalam kawasan ni tak ada obstacle. Kalau tak kita langgar kan kita jatuh. So kita kena set dalam VR, kita kena set Guardian dulu. Kawasan mana, satu kawasan kita punya kawasan main yang tak boleh ada apa-apa. Okay, kalau keluar tu dia akan keluar daripada Guardian lah maksud dia. Okay, sebab tu basically kita melompat dari satu point ke satu point je. Okay, tapi dalam hijau ni kita masih lagi lah boleh berjalan. Kalau kita terkeluar daripada hijau ni, kita keluar daripada Guardian dia. Itu kita tengok dalam VR headset tu. Kita tak boleh nampak dalam Unity, tak nampak benda tu dalam VR headset. Okey, semua boleh tak? Boleh Semua okey Okey, kita nak try tengok yang ini. Saya nak try main semula. Mana kita punya XR ray? Saya nak masukkan semula saya punya VR ni. Saya buang dia punya version. Saya ambil VR2, VR1. Okay. Saya ambil VR1 semula. Okay. Tinggi sangat. Saya turunkan dulu. Tarik. VR simulator. Satu. Okay, kita nak pergi dekat fuse tu. Mana fuse? Ni fuse ni. Okay, fuse. Ambil fuse. Kita nak cuba ambil fuse tu.
Hilang pula saya punya ni. Sikit. Okay. Ambil fuse. Kena pula. Tak dapat. Okay. So, ini fuse yang saya nak bawa masuk dalam ni. Oh, jadi. Boleh. Boleh. Dia bila dia lekat dekat situ nanti dia akan ada mark dia terus. Dia menyala. Dia ni dia macam spark. Yes, kan? Okay. Macam tu. Dan kita boleh tarik benda ni. Tarik benda ni pula. Okay. Ada. Okay, macam tu. Yang ni tak boleh tutup. Jadi yang membuatkan dia yang membuatkan dia boleh Swiss. Kita tengok Swiss ni. Saya punya gizmo ni dulu. Ni dia, fuse box. Fuse box. Fuse slot. Okay, dekat fuse slot tu nampak dia pakai XR socket interactable, nampak? Ni XR socket interact. Jadi itu dia socket tau. Jadi kalau kita nak benda yang ada socket, kita pakai socket ni lah. Socket interactable. Betul, saya nak tengok yang ini handle je ni. Export model, lever dia. Lever dia pakai ni dial interactable. Sebab tu dia boleh berpusing macam tu sebab dia pakai dial interactable. Controller pull. Okay, dia ada type dia. Controller pull, controller rotation. Yang lain tu semua model je ni, tak ada apa. Maknanya kita boleh copy lah kan. Prefab daripada sini lepas tu buat kita punya sendiri kan.
Boleh. Kita bukan copy, kita tukar. Kita tukar. Okay. Sebenarnya kita bukan copy, kita tukar. Let's say kita kena tengok macam let's say benda ni kan, dia sebenarnya model ni kita boleh tukar, kita tukar je model. Kita kena pastikan dia punya komponen ni saja betul, nampak ni. Dial interactable kan. Okay, so kita kena dial interactable. Lepas tu dia ada collider dia siapa? Okay, ni collider dia. Dia sendirilah sebagai collider dia. Okay, lepas tu jenis dia apa? Itu je. Kalau nak tengok yang satu, dia ada satu lagi tapi saya tak nak buka sebab seram. Dalam scene, dia ada satu lagi iaitu escape room ni. Kalau siapa yang rajin buka lah escape room ni. Dia ini lagi complete, ini escape room yang betul. Ini punya prototype scene-nya yang kita buka dulu. Bila buka escape room tu, boleh cuba run dan kita masukkan kita punya, sebab kita dah ada kita punya prefab tu, kita boleh masukkan dia sebagai kita punya itulah controller. Sini ini escape room. Ini lagi kompleks lah, game dia lagi kompleks. Dia ada, ini game. Dia ada game, VR game. Cuma kalau kita tengok, kalau kita perasan, benda ni sebenarnya asset je yang cantik. Asset dia cantik kan. Okay, so ini dia punya, kalau kita play, kita run. Okay, so kita tak boleh jalan kan? Sebab kita tak ada VR headset. Tapi kita buat macam tadi, kita akan panggil kita punya VR. Kita masukkan kat sini. So kita akan buang XR dia. Interaction manager. Okay, itu kan. Itu dia. Awak. Tinggi sangat. Kita punya ni tinggi sangat. Set semula daripada VR simulator ni. Poin 1. So kita boleh walk through lah, walk in dekat kawasan ni kan. Tengok. Dia ada bunyi kan. Ini kita boleh interact ni dengan dia punya ni. Let's say saya ambil ni, contoh saya ambil inilah, saya ambil yang warna hijau tu. Saya ambil ni. G kena. Tak kena. Ni kan. Saya bawa dia, saya jatuhkan dia. Dia bunyi kan. So, bila kita pergi dekat dia, dia highlight, nampak? Kalau kita sentuh dia, dia highlight. Saya ambil portion tu. Portion ni. Bila kita pergi dekat dia, dia highlight, nampak? Okay. Kalau tak highlight tu tak boleh di grab lah ya? Dia tak boleh grab lah tu. Benda dia kalau tak ada highlight tu. Okay.
Jadi kita boleh tengok sebab apa dia ada highlight ni. Macam ni kan. Kita pergi sentuh dia, dia ada highlight kan. Let's say saya stop kan. So saya pergilah dekat buku tu. Sebab benda ni semua sama. Objek yang dalam scene ni sama. Kita tengok dalam kita punya contoh dia buku tu lah. Ni saya select buku ni. Select buku ni, kita nak tengok apa komponen dia ada. Ni kan. So komponen dia yang ada adalah offset grabbable. Okay. Lepas tu dia ada ni, selection outline nampak. Dia ada script selection outline. Jadi kalau kita sentuh dia akan buat outline, selection outline. Dia keluar ni lah, dia keluar outline kat objek tu kan. Maksudnya dia ada select. Yes. Itu maksudnya jadi script ni yang buatkan dia ada ni. So kita pakai script ni untuk letak dekat objek kita. Cara dia buatkan dia ada selection outline tu. So kita tengok dalam Unity tu dia punya cara dia macam tu. Kita nak tengok apa benda, apa yang membuatkan objek tu jadi macam tu, kita tengok dalam inspector dia. Dia akan tunjuk semua. Nah ini kita punya teleport. Ini warna hijau pula teleport dia. Kalau yang tadi tu warna merah. Teleportation anchor ni. Nampak? Kita select teleportation anchor. Dia banyak lah dia punya ni. Sub dia nampak. Dia ada berlapis. Dia pecahkan dia punya objek dia. Dia ada point, beam low, beam high. Nak bagi nampak cantik kan. Cuma benda ni kita tak boleh nak nampak efek dia kalau kita tak pakai apa. VR asset tu lah. Dari VR asset. Senang sikit. Ini kita panggil low polygon modeling macam ni lah. Low polygon ni. Kita panggil dia low polygon. Okay. Kalau untuk buat VR, macam ni lah dia. Kita kena buat low polygon. Kalau kita tengok dia punya wireframe. Okey, nanti esok kita akan start buat kita punya sendiri punya, kita akan buat VR scene kita sendiri Okay, VR scene kita sendiri. Kita pakai controller yang ada tu kita set. Benda ni contoh kalau game VR scene kita ni kita pakai VR simulator. VR simulator kalau kita nak pergi ke headset senang je, kita just tukar ni je. Ini je kita pergi kepada siapa kita nak pergi. Kan? Ni kan? Kita pergi kat siapa? Oculus, kita klik Oculus. Dan dia boleh main lah dekat Oculus itu je. Ini game dia panjang lagi ni. Dia kena ambil kunci, masukkan dekat situ. Nak try ke? Nak try tak? Sekejap saya tunjuk kita play game ni. So game ni ini G nampak tu kan? Dia highlight kunci tu. Okey. Kunci tu. Kena rotate kot. Dia kena rotate. Jadi susah sikit nak rotate pakai ni. Jadi bila dah rotate baru kita dah tu, kita dah tarik dah. Kita tarik, dia dah buka kan.
So kita boleh ambil buku dalam ni. Ambil buku dalam ni. Letak dia dekat depan ni. Dekat screen tu. Tu kan. Buka buku tu. Game ni macam tu. So dia suruh kita melompat-lompat, tapi sebab kita pakai VR simulator, kita dah tak perlu lompat-lompat, kita boleh jalan macam ni je. Itu game dia. Kalau rajin bolehlah explore game ni. So kalau rajin tulis dia punya komponen-komponen tu. Tu kalau rajin lah, kalau tak rajin tak payah. Sebab benda ni banyak kalau kita tengok kan, kalau kita tengok komponen dia baru kita tengok, oh kita faham sebab dia buat macam tu. Okay. Untuk interaction dia. Okay, ada apa soalan? So kalau kita buat model tu, kita buat satu setting untuk komponen, kalau dia sama je dia punya tu, kita copy je lah ya. Kita buat prefab. Prefab. Kalau kita tengok, dia benda sama kan, kita tengok contoh dia. Benda apa yang sama? Botol ni, nampak dia prefab kan? Nampak biru kan? Portion botol nampak banyak tu. Kan? Lepas tu dia prefab kan sebab dia nak banyak. So esok kita akan buat projek. Projek kita macam ni kita nak buat scene, kita nak ambil scene daripada Unity Asset Store. Okay, saya tunjuk nak buat Unity Asset Store. Okay. Kita nak ambil model. Kita nak ambil kategori prop. Environment prop. Okay, kita ambil je yang mana yang free. Door free pack. Ini door pula. Okay. Dia ada furniture kan, jadi kita nak buat bilik kita, satu ruang. Kita ada furniture free pack macam ni. Kita boleh ambil. Okay, so kita nak buat kita punya bilik VR menggunakan pack-pack yang ada ni. Ikutlah kita nak buat ada senapang ke kan. Okay. Ini low poly fence pack, ini pagar saja. Ada katil, kita nak buat bilik atau kita buat dapur kan. Ada kitchen appliance. So, kita boleh ambil aset-aset ni, kita boleh susun dan kita boleh interactkan dia. Jadikan dia VR. Okay, macam ni, dah ada simple garage ni kan, kita nak buat garage. Cuma ini bukan VR, ini game punya garage. So kita nak convert dia jadi VR. Ni kan. Jadi semua benda ni kita bagilah yang boleh interact tu. Kalau kita nak dia interact, kita boleh setkan interactable pada dia.
Okay. Kalau kita nak buat kita tengok mana yang sesuai, kita tengok dulu kan. Kita shopping dulu. Ini ada ni ruang. Ini sofa ada. Buku sini ada. Roket ada. Buat yard pun ada. Kalau kita ada kawasan ni buat VR pun boleh. Jadi masing-masing akan buat projek masing-masing. Kita buat simple je asalkan kita boleh hasilkan VR punya satu VR scene. Kena buat hiasan dalaman lah esok ni, hiasan dalaman. Okay, kita buat dapur pun boleh. Dapur pun boleh, kitchen kan. Kita boleh interact dengan barang-barang ni. So bila kita masukkan dalam VR headset nanti dia dah terus boleh interact lah. Okay. So projek ni nanti kita akan bawa masuk dalam VR headset dan kita boleh interact. Cik Eva, kalau macam kita dah install yang props ni, kita boleh lagi kan ambil 3D modeling yang lain-lain lah. Contohlah kalau kitchen tadi kan kita nak tambah buah, tambah apa kan. Tambah kita sebab file dia akan besar macam ni kan. Kita dah ada ni kan. Kita tambah file kita projek akan besar tapi size actual dia adalah masa kita build ni. Masa build ni yang penting. Okay, bila kita build apa yang dia bawa saja. Yang tak bawa tu dia akan ditinggalkan. So yang tak nak kita boleh delete kan. Contoh dia kalau kita nak pakai escape room lah, kalau kita nak pakai apa tu satu lagi tu prototype scene, kita boleh pakai prototype scene. Let's say macam ni kan, kita nak buat bilik dekat dia, kita letak sofa. Kalau kita perasan lighting ni cantik ni, lighting dia. Yang tadi tu kartun kan, ini realistik lah. Ini realistik. Yang tadi kartun. Lighting dia kan cantik. Ini low poly semua ni. Okay. Tengok dia punya ni pun low poly. Itu kita tengok glass dia ada glass. Dia punya remote. Ini kalau kita nak pakai inilah, kita nak pakai apa? Pakai realistik punya rendering. Okey. Kalau tak ada apa-apa kita sambung esok. Soalan Hai. Okey. So saya akan upload video recording pagi tadi punya belum habis recording tadi sebenarnya. Saya lambat sikit. Boleh ke share macam tu? Boleh ke share macam tu?
Dia sebenarnya dia tak boleh. Rasanya dia tak boleh. Rasanya kita tak boleh copy prefab ni pergi ke. Oh ya. Yeah. Betul juga dalam file asset tu ada. Sekejap. Ini saya punya file. Ini open in Explorer. Ini. BR simulator ni tak payah, itu ini salah tu. Ini betul. Okay. So saya akan hantar 3 ni. Okay, cuba Alright. Okay, so kita sambung esok, kita nak buat projek esok Okay, baik. Sekejap saya nak recording.